Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan iman terhadap kita dan juga lain-lain nikmat yang diberikan kepada kita. Baiklah, insya-Allah pada minggu ini saya akan kongsikan sedikit kupasan berkaitan dengan tafsir Al-Quran surah Ali Imran juzuk 4 ayat 187 hingga 194. Di sini kita lihat terdapat dua keadaan yang mana daripada ayat 187 hingga ayat 189, di mana Allah Subhanahu Wa Taala di sini celaan terhadap dua golongan. Pertama, golongan ahli kitab, dan yang kedua golongan orang-orang munafik. Manakala ayat 190 hingga ayat 194 ini merupakan ayat tauhid, ayat kebesaran Allah, ayat keagungan Allah, ayat iaitu pemikiran, iaitu pengarahan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan dengan ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Hadirin hadirat pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran bahawa satu celaan kepada golongan ahli kitab dan juga golongan orang munafik, yang mana ahli kitab pada zaman Rasulullah SAW ataupun ahli kitab terdahulu telah diberikan telah mengambil janji daripada Allah, yang mana telah diberikan pengetahuan supaya pengetahuan itu disampaikan, kebenaran itu disampaikan, sama ada hukum hakam ataupun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka bila mana sampai waktunya, mereka tidak menyampaikan kebenaran itu. Malah mereka mengubah, mengikut hawa nafsunya, dan juga mereka tidak menyampaikan tentang kebenaran Rasul itu. Mereka mengubah kebenaran, lalu kebenaran itu, iaitu agama itu, dan menjualnya dengan mengikut hawa nafsu, mengikut keduniaan. Kan mereka meninggalkan benda yang betul dan mereka jual dengan harga yang murah, iaitu keduniaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini celaan terhadap orang munafik, iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk pergi berperang, yang sebahagian daripada orang munafik tidak mahu ikut, tidak nak ikut kepada berperang. Kan mereka maknanya mereka nak tinggal di kampung halaman ataupun mereka balik kepada keluarga mereka dengan pelbagai alasan. Kan, alasan untuk menjaga kebun, alasan untuk berniaga,
alasan untuk menjaga keluarga dan sebagainya. Okay. Lalu ayat yang seterusnya disebutkan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa mereka akan lepas daripada azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Okay, baik. Ayat ini hubung kait dengan ayat yang tadi tentang mereka gembira atas perbuatan mereka. Yang mana orang munafik tadi rasa selamat dan tak bagi perang, selamat. Orang yang berperang ni kemungkinan dia boleh jadi dia terbunuh atau sebagainya. Maknanya kalau dilihat mata kasar tu bagi berperang ni sama ada terbunuh ataupun kecederaan dan sebagainya lah. Jadi kalau tak pergi berperang itu dia selamat. Kan padahal sangkaan mereka tu salah. Kan mereka gembiralah selamat. Salah. Yang mana kalau dilihat dalam ayat yang lain Allah telah sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Yang berbunyi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Kan dan janganlah kamu menyangka bahawa orang yang terbunuh itu maknanya mati. Bal ahya'u walakin la, sedangkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kamu sedari. Mana sangkaan mereka yang mati terbunuh tu habis begitu saja. Sedangkan Allah mengatakan ia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, mereka bangga ataupun mereka hendak dipuji-puji. Hendak dipuji. Kan kalau orang munafik tu dia bangga selepas peperangan, telah selesai peperangan, mereka menumpang kebanggaan itu. Dan manakala orang ahli kitab kan mereka hendak dipuji-puji, tapi bukan atas perbuatan, kan mereka hendak disanjung. Kan ini yang Allah cela ke atas mereka. Dan ayat yang seterusnya Allah sebut walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ayat ini merupakan satu bantahan terhadap orang kafir ataupun ahli kitab, yang mana kalau disebut ayat sebelumnya, ayat 181, Innallah, mereka sebut innallaha fakiru wa nahnu aghniya. Allah itu miskin dan mereka itu kaya. Ini sangkaan mereka. Lalu Allah templak mereka dan Allah sangkal. Allah kata walillahi mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya kerajaan langit dan bumi itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Kan sangkaan mereka yang mana sebahagian mereka Allah bagikan kelebihan. Kelebihan kecerdikan, kelebihan kekayaan, kelebihan sebagainya, dan mereka sangka itu atas usaha mereka. Sedangkan sikit yang ada pada mereka itu sikit sangat. Kan tetapi kerajaan Allah, langit dan bumi ini ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang seterusnya lagi. Dan ayat yang 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Okey, baik. Kat sini kita lihat merupakan ayat kebesaran Allah, ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ayat tauhid, yang mana Allah menunjukkan, Allah memberitahu bahawa kan tentang penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Okey. Cantik ayat ni. Kan kalau kita lihat liulil albab, liulil albab. Liulil albab ini bagi orang yang berakal. Makna
liulil albab ini, orang yang berakal tu bagaimana? Orang yang berakal bagi yang menggunakan akal fikirannya dengan fikiran yang sedalam-dalamnya. Ataupun orang yang memikirkan atau mentakul pemikirannya dengan takul yang baik. Ini liulil albab. Kalau kita lihat dalam ayat lain, ada juga disebut contoh ayat lain, afala ta'qilun. Adakah kamu tidak berakal? Kan? Adakah kamu tak menggunakan akal? Ayat lain lagi disebut afala tatafakkarun. Kan, adakah kamu tak berfikir? Surah Yunus ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kan ayat itu disebut, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian hujungnya zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tatazakkarun. Kan, maka sembahlah dia. Adakah kamu tidak mengambil pengajaran? Afala tatazakkarun. Nanti dalam ayat lain lagi disebutkan afala tatafakkarun. Ini semua Allah nak memberi peringatan kepada hamba-Nya. Adakah kamu tak menggunakan akal? Adakah kamu tak mentakul? Adakah kamu tak mengambil peringatan? Itulah liulil albab. Bagi orang yang berakal. Jadi kita kena gunakan akal kita. Kena fikir yang sebaiknya, sedalamnya. Setiap berlaku, apa yang berlaku itu, apa dia punya hikmah ataupun apa kebaikan dia. Kita lihat bagaimana Allah ciptakan bumi. Sebab ini dalam tauhid ada sebut, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang kejadian ataupun penciptaan Allah. Allah ciptakan bumi. Bagaimana Allah ciptakan matahari? Kan matahari yang panas memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat kepada bumi. Kan bagaimana Allah ciptakan matahari tanpa siang, tanpa tali. Macam mana dia siangnya dia keluar, malam dia hilang. Kemudian langit tanpa tiang. Banyak kalau kita gunakan akal, hebat. Ataupun kalau kita fikir yang benda yang lain, handphone. Macam mana handphone ni, kita kalau lihat mata kasar kata, oh hebat lah handphone ni. Komputer. Kan boleh menyimpan banyak memori apa segalanya lah dalamnya. Maknanya orang yang menciptakan komputer ni hebat. Tapi hebat lagi orang yang menciptakan manusia itu siapa? Ya Allah, Khalik. Jadi itulah maksud fikir. Fikir tentang apa kejadian. Semua ujian, kejadian, semua kita fikirkan, mencari solusi ataupun hikmah. Kat situ baru kita dapat nanti. Seperti Nabi Ibrahim kan dia lihat matahari ini Tuhanku. Dan bila matahari hilang, maka Tuhanku tidak boleh hilang. Maka Allah tarbiah dia begitu. Jadi di sini disebutkan lagi dalam ayat seterusnya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Iaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab neraka. Baik. Hadirin hadirat pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Di sini Allah mengingatkan lagi supaya kita menggunakan akal fikiran kita dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa keadaan, sama ada berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan baring. Kalau kita lihat ayat ini, kita lihat syariat solat. Kan solat ialah merupakan tiang agama. Di mana solat merupakan kewajipan, satu kewajipan kepada umat Islam, orang-orang mukmin. Iaitu solat kena lakukan
dalam apa keadaan pun. Sama ada dalam keadaan dia sihat, dia kena buat dalam keadaan diri. Manakala bila dia terdapat kecacatan ataupun tak boleh diri, kena buat dalam keadaan duduk. Maka bila dalam keadaan duduk tak boleh, baring pun kena buat juga dalam keadaan baring. Sampaikan kalau baring tu tak boleh gerakkan pun, kita boleh gerakkan dengan mata kita. Menunjukkan syariat solat tu wajib. Dan juga di sini ayat ini, dalam keadaan apa pun kita kena mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diri. Maknanya dalam keadaan kita duduk, mikirkan tentang kebesaran Allah. Dalam keadaan baring, kan nak tidur kita baring. Sebelum tidur tu memamai tu, kita lihat, kita renungkan, kita muhasabah tentang penciptaan Allah, tentang kebesaran Allah. Ataupun kita muhasabah tentang kelakuan kita, mana-mana apa yang telah kita buat pada hari ini. Kan kalau kita buat perkara yang tidak elok ataupun lara, maka kita berniat untuk meninggalkan. Esok kita akan berniat untuk melakukan perkara yang lebih baik lagi. Baik, seterusnya ayat yang seterusnya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakan dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Hadirin hadirat pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ini di mana bagi orang ulil albab tadi, yang mana digunakan akal fikiran sebaiknya, lalu setelah mereka berfikir dengan baik, lalu meresap ke dalam hatinya iman, lalu mereka melaksanakan, dan bila datang masuk ke dalam hati mereka, lalu mereka pun satu mengabdikan diri, pengabdian, iaitu memohon kepada Rabbnya, iaitu memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, bahawa tunjukkan jalan yang betul. Maknanya kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita dalam keadaan yang iman, letakkan kita dalam keadaan landasan yang betul. Kerana kita sebagai hamba, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam golongan yang baik. Dalam doa yang lain ada disebutnya, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita dalam keadaan dalam agama, dalam keimanan. Ini kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang kita menggunakan akal tadi, orang yang beriman, kita meyakini bahawa seruan telah sampai yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana kita dengar lalu kita taat, sami'na wa ata'na, lalu kita mengimani dan kita beramal, di mana di situ terdapat janji Allah, berbuat baik lalu akan dibalas dengan kebaikan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam keadaan golongan orang yang soleh ataupun orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Uh, kita lihat dari sudut pengajarannya pula. Pengajaran daripada ayat 187 hingga 194 ini. Antara pengajaran inilah yang pertama berkaitan janganlah kita ikut sifat-sifat orang ahli kitab, sifat-sifat buruk oleh orang ahli kitab ataupun orang yang munafik. Ayat ini diserukan kepada orang munafik ahli kitab, tetapi kita boleh mengambil pengajaran dia. Jangan kita ikut sifat-sifat mereka. Jangan kita ikut sifat-sifat orang kafir. Jadi kita ikutlah sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulqul Quran. Kemudian yang kedua, kita kena bersabar atas ujian. Ujian apa? Ujian daripada kata-kata oleh golongan orang-orang munafik ataupun ahli kitab. Kan kata-kata mereka itu menyakitkan hati kita. Ataupun tindakan mereka kadang-kadang menyakitkan kita. Maka kita kena sabar dan kita kena teguh dalam landasan. Kita kena teguh dalam syariat. Kemudian yang terakhir, kita kena gunakan akal kita dengan sebaiknya. Kan sebagai manusia, Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian dengan akal. Maka kita gunakan akal kita dengan sebaiknya. Jangan kita gunakan akal kita untuk keduniaan saja, namun kita gunakan untuk akhirat, kan. Persediaan sebagai persediaan dan sebagainya. Okey, wallahu taala alam. Insya-Allah sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa-masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.